Hai, saya Riz. Anda bersama saya dalam Arena Extreme. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Hari ini Arena Extreme akan membawakan anda satu lagi aktiviti lasak, iaitu sukan berkayak, dan saya percaya ramai di antara kita yang menggemari aktiviti ini. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang sukan berkayak ini, jom ikut saya berkenalan dengan Persatuan Sukan Kanu Kuala Lumpur. Nama pun aktiviti yang lasak, dan seperti aktiviti-aktiviti lasak yang lain, mereka harus meregangkan otot dan memanaskan badan. Ini membenarkan untuk fizikal kita melakukan satu aktiviti itu tanpa mengalami sebarang kecederaan yang berisiko tinggi dan serius. Assalamualaikum. Oh, semangat tu. Ni Abang Mel. Sihat. Semua nampak bersemangat ni. Tuh, tengok badan pun tegak. Mana saya nak lawan ni? Ini kecil-kecil ni. Umur berapa? Itulah, SPM kau ni. Ni umur berapa? 15. Kecil. Kalau nak tahu apa keseronokan aktiviti ni, tunggu selepas ni. Persatuan Sukan Kanu Kuala Lumpur ni kita mengadakan latihan, pertama sekali latihan asas, iaitu di air tenang lah, biasanya di Tasik Kiti Wasa. Okay, di situ di latihan asas tu pertama sekali kita akan ajar semua peserta tu water confidence, keyakinan di air dan keyakinan memakai jaket keselamatan semasa di air. Beranilah. Jadi bila dia masuk air dia tak ada panik. Itu yang penting bila dalam air ni lah. Okay, bila dah peserta semua dah confident dengan pemakaian jaket tu dan dia yakin dia boleh terapung di air, barulah kita terus ke aktiviti berkayak. Asas untuk berkayak yang kita ajar di Tasik Kiti Wangsa, biasanya kita ajar yang pertama sekali dia ada step dia lah. Cara mengangkat kayak, cara memasuki kayak, lepas tu dayungan ke hadapan ataupun forward paddling. Lepas tu kita akan ajar cara memberhentikan kayak, cara memusingkan kayak, dan cara menyelamatkan diri. Sekiranya terbalik, apa yang perlu anda buat. Itu penting tu. Hebat tak boleh? Boleh. Relax. Kalau boleh tarik kuat sikit. Oh, sebelum saya datang sini saya ingatkan senang. Rupanya banyak benda saya nak belajar pasal kayak ni. Naik kat ni. Bersama saya adalah Presiden Persatuan Sukan Kanu Kuala Lumpur, Abang Mel. Persatuan Sukan Kanu Kuala Lumpur ditubuhkan tahun 2001. Dah 12 tahun. Ya. Jadi matlamat persatuan ni lah kita nak mengembangkan lagi sukan kayak ni di Malaysia ni.
Dan rencana kami di Kuala Lumpur ni ialah tentulah untuk mengembangkan sukan kayak di Kuala Lumpur. Okey, dalam persatuan ni, sukan kayak ni dia ada banyak disiplin, banyak bidang. Ada touring, ada racing. Okey, yang kita akan cuba nanti adalah whitewater. Macam di Kuala Lumpur ni biasanya dia berminat untuk mencuba. Jadi kita pun selalunya kita adakan kursus asas. Jadi daripada kursus asas ni dia orang belajar macam mana nak berkayak. Okey, di persatuan sukan kanu Kuala Lumpur ni kita bagi yang berminat dia boleh join kursus asas ni, dan selepas dia dah lulus kursus asas ni dia boleh datang berkayak. Macam mana orang-orang di luar sana yang nak sertai ataupun join persatuan sukan kanu Kuala Lumpur? Okey, mereka boleh datang ke Taman Tasik Titi Wangsa dan mencari kami, edukasi kami di belakang gelanggang tenis, dan juga boleh melayari website kami di www.klcs.org.my. Facebook ada? Facebook pun ada. Oh, Facebook ada. Facebook Persatuan Sukan Kanu Kuala Lumpur. Search Jadi- dan boleh dapat like saja. Jadi mereka semua takkan sesat lah, mesti jumpa punya lah. Mesej jumpa je. Bagi mesej je kita akan reply. Don't worry. Okay, akhir kata daripada abang, mungkin abang ada pesanan kepada orang-orang di luar sana yang baru nak menyertai sukan kayak, mungkin takut air ataupun apa. Okey, pada yang berminat untuk menceburi sukan kayak boleh datang ke persatuan kami. Okey, di sini yang pada takut air pun jangan risau, kita ada yang kita utamakan di persatuan ni ialah langkah-langkah keselamatan. Jadi memang di air ni ramai yang ada takut dengan air, tapi kita ada macam Cik pakai ni jaket keselamatan yang dapat mengapungkan badan kita dalam air. Jadi yang selebihnya kita akan ajar teknik-teknik berkayak. Dan saya rasa anda jangan risau, di sini jurulatih semua profesional. Macam saya hampir lemas tadi, dengan sekelip mata saya diselamatkan. Kita akan bantu, tak ada masalah. Itulah dia sedikit sebanyak sesi latihan yang saya pelajari di sini bersama dengan jurulatih yang profesional sini. Dan di Tasik Titi Wangsa sini di hujung minggu banyak ada orang buat kedai kahwin dan ramai datang beriadah di sini, dan saya rasa saya mungkin dah bersedia untuk cabaran-cabaran yang akan saya hadapi di jeram nanti. Dan kalau anda nak tahu apa kegunaan skill-skill yang saya pelajari tadi, jumpa saya di Bentong Pahang dalam arena ekstrim. Anda masih lagi bersama saya Riz dalam Arena Ekstrim, dan kita masih lagi bersama dengan Persatuan Sukan Kanu Kuala Lumpur. Dan kalau hari itu kita dah berlatih di Tasik Titi Wangsa, dan hari ini kita akan menuju ke tempat di mana cabaran yang sebenarnya berlaku, iaitu air terjun Camang Bentong. Dan apa lagi kita tunggu? Jom kita ke sana. Coach kita ataupun jurulatih dah pun memberi penerangan sedikit sebanyak tentang keselamatan, dan kita akan masuk ke dalam air untuk melakukan aktiviti memanaskan badan. Boleh kita masuk? Okay, jom. Jom. Kenapa pilih air terjun Camang ni sebagai lokasi untuk berlatih? Okay, sebenarnya Camang ni salah satu lokasi yang menarik.
Satu lagi dia berhampiran dengan Kuala Lumpur. Senang kita nak ke sini. Lepas tu fasiliti dia banyak sini. Senang nak bawa kenderaan, nak parking. Lepas tu jeram dia pun boleh tahan. Dia ada paling kuat pun level 2. Kalau naik jeram dia level 3. Okey. Lepas tu kat sini kita kebanyakannya kita banyak kita dah cuba daripada dulu. Jadi mana jeram-jeram yang typical sikit kita dah tahu dah mana kita nak main kan. Mungkin kalau jeram lain selalu jauh. Ada yang Sedim. Perjalanan nak ke sana tu susah. Kalau kat sini Bentong boleh makan masa satu hari je. Kita pergi pagi kita boleh balik petang. Balik hari Balik hari saja. Okey, sekarang saya bersama dengan salah seorang daripada jurulatih di Persatuan Sukan Kanu Kuala Lumpur dan beliau bernama Muhammad Faizal. Muhammad Faizal, panggil Jejai. Jai. Jejai. Okey, dah berapa lama berkecimpung dalam Saya mula start pada tahun 97. Kalau kita nak berkayak, 3 benda utama yang mesti ada. First, kayak. Kedua, mesti ada life jacket. Dan ketiga, mesti ada pedal. Okey, macam aksesori lain untuk safety, helmet, itu dan butis. Okey. Dan satu lagi spare cover ni untuk spare cover ni kegunaan dia untuk mengurangkan air masuk dalam kayak. Okey, dari segi skill ataupun kemahiran, apa skill-skill ataupun kemahiran yang digunakan dalam kayak? Selalu yang paling utama basic dia mesti tahu roll. Roll tu maksudnya kalau kita terbalik, kita boleh naik balik. Kita boleh mahirkan balik kayak, kita naikkan kayak. Okey. AD ni adalah kawasan belakang batu. Okey, dia nak keluar masuk ke jeram, kita gunakan teknik low brace. Dia masuk ke jeram, kita edging badan kita gunakan back of blade, kita edging terus. Nama dia low brace. Okey. Itu untuk keluar. Okey, untuk mahir ataupun menguasai skill-skill yang belajar tadi, berapa lama masa untuk memahirkan diri dalam kayak? Dia sebenarnya bergantung pada individu. Kalau dia rajin training, rajin lah, cepat lah dapat. Macam coach sendiri berapa lama ambil masa untuk mahir? Saya nak katakan mahir tu, saya dalam masa tahun 97 tu, dalam masa setahun tu saya dah boleh main semua. Saya dah memang main lah. Lepas tu setiap peringkat tu kita daripada peringkat biasa sampai ke kebangsaan lah, level kebangsaan. Step by step. Dalam masa setahun Dalam masa setahun tu memang kita belajar daripada mula saya masuk sprint. Daripada sprint tu lepas tu timbul minat. Masuk jeram pula. Bila dah masuk jeram, kita cuba semua sukan. Masuk jeram tu kita dah tahu macam mana skill kan. Selalunya sebelum kita masuk jeram, beginners ni kita kena suruh dia train di kawasan air yang tenang atau ajar dia kayu macam cakap tadi lah. Forward, backward. Okay, cara nak menyelamatkan diri lah, slap forward support, sweep forward, sweep, backward sweep. Yang untuk yang gunakan spare cover ni, ni untuk level yang 2, dah advance sikit. Kira awak dah advance lah. Okey, kita cerita pasal keseronokan pula. Apa keseronokan yang coach sendiri rasa setelah beberapa lama berjumpa dalam kayak? Bagi saya, saya seronok kalau saya punya anak buah yang saya ajar, dia dapat terima dan dia berjaya untuk sukan kayak ni. Kalau kita tanya semua cikgu, semua jawapan yang tu Tapi memang macam mana, itu lumrah lah, normal lah. Kalau kita ajar, apa yang budak kita ajar tu berjaya. Lebih lagi dia boleh wakil Malaysia, itu kebangsaan lah. Itu yang kita bangga lah, kepuasan kita lah. Okey, seperti yang kita tahu, setiap sukan ekstrim itu ada cabaran dan risikonya. Dan seperti kayak ni, apa cabaran dan risikonya? Adakah ia mengundangkan benda-benda yang macam boleh mendatangkan kita koma ke, masuk hospital ke, lemas ke? Dia sebenarnya dia berdasarkan kemahiran kita. Kalau kita boleh buat semua, kalau kita ada skill, kita pandai menggunakan teknik, kita boleh mengelakkan daripada kecederaan. Kecederaan ni berlaku bila kita tak tahu nak buat apa, kita tak tahu macam mana nak menghadapi risiko tu. Bila ada bahaya depan, kita tak tahu nak buat apa, kita tak apa. Itu yang boleh menyebabkan kita kebalangan lah, ataupun kita dapat injury lah. Macam tu, kita sebenarnya main, kita belajar untuk mengelak daripada kena cederaan. Setakat ni, apa kemalangan yang paling teruk yang coach pernah lalui? Ataupun ada mungkin kawan-kawan lain ke? Kebanyakannya kalau sukan kayak ni, bahu lah. Bahu, okay. Lepas tu Langgar batu bahu kadang kita kayuh, kita
force sangat sampai kita punya ni boleh soket tu boleh keluar. Kami di Arena Extreme mengucapkan terima kasih kepada Cik Nazar kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dan saya mengucapkan semoga coach berjaya dengan pelajar-pelajar yang seterusnya. InsyaAllah. Saya bersama dengan Abang Jasni. Abang Jasni dah berapa lama kayak? Saya berkayak lebih kurang dalam 10 tahun lah. Saya lama berkayak. juga. Sukan kayak adalah sukan yang sangat ekstrim. Ekstrim. Apa nama, memang kena dengan jiwa saya sendiri lah. Jiwa pun ekstrim. Jiwa saya terlalu ekstrim. Saya pernah mewakili Malaysia untuk Keno Polo 2005 di Putrajaya. Dan kebanyakannya saya mewakili Kuala Lumpur untuk bermain dalam sukan keno polo, disiplin keno polo. Sukan kayak ni terdapat dalam sukan Olimpik. Sebelum ni memang ada wakil daripada Malaysia mewakili untuk pertandingan slalom di USA, tak silap saya. Tapi buat masa ni, sekarang ni dah tak ada atlet tu, memandangkan sukan ni masih lagi dalam proses development untuk mendapatkan atlet yang baru lah di Malaysia. Jadi saya harap sebolehnya Malaysia lebih maju untuk dalam sukan kayak untuk masa akan datang. Mungkin Abang Jasni ada pesanan kepada penonton luar sana yang ingin mencuba sukan kayak. Okey, kepada remaja-remaja yang berminat untuk berkayak, jangan takut untuk mencuba sukan kayak ni. Belum cuba, belum tahu. Ya. Sekarang saya sedang duduk di sebelah seorang atlet yang mewakili Kuala Lumpur untuk Sukma. Dan Abang bernama apa? Nama penuh saya Muhammad Ironiza bin Saleh. Saya start berkayak daripada tingkatan 4 sampai sekarang umur saya 20 tahun. Oh, muda lagi. Muda. Pengalaman Sukma saya, pengalaman 2010, saya atlet saya katakan atlet paling muda lah sejak tu. Saya menangi perak dalam acara K4 1000 meter, 1 medal. Dan 2011 saya menangi 5 medal. 2 pingat emas, 2 gangsa, 1 perak. Seperti yang saya dapat lihat di sini, di jeram ni banyak halangan-halangan yang mencabar. Jadi di jeram ni apa yang kita tak boleh lakukan? Di jeram ni kita tak boleh lakukan macam berada dalam kayak. Kita nak melakukan aktiviti nak turun jeram, kita kena tengok batu. Kalau boleh elakkan daripada terlanggar batu lah. Kalau terlanggar, sangkut batu, kayak dekat batu, susah untuk kita keluar apa semua. Lebih boleh datang dengan kecederaan kepada kita dan orang lain. Okey. Mungkin kepada penonton luar sana yang nak tahu apa yang mereka perlukan untuk menceburi sukan kayak ni dari segi fizikal ataupun mental. Okey, salah satu kena training lah, kena rajin selalu training. Sebelum kita datang dekat jeram, kita pastikan kita boleh buat macam drone, control board, mesti bagus. Kena sentiasa training tempat air flat water dulu, baru boleh kita turun jeram. Okey, mungkin Abang ada sepatah dua kata kepada penonton luar sana yang ingin menceburi sukan kayak. Okey, pertama kali kalau nak ceburi bidang kayak ni, pertama kali mesti ada minat, keberanian, mestinya lah untuk kuasai ni bidang kayak. Jadi kami di Arena Extreme mengucapkan terima kasih kepada Abang kerana sudi meluangkan masa kepada kami, dan kami mengucapkan semoga maju jaya di dalam sukan kayak. Jangan sangka wanita tak boleh berkayak. Contohnya macam Kak Aida ni, ya Allah, saya tengok dia berkayak tadi memang hebat. Kenapa Kak pilih kayak sebagai hobi ataupun sukan untuk ceburi? Satu, sukan kayak sebab minat dengan air, kegiatan air. Lepas tu mengikut suami juga actually. Sebab bila kita seseorang di rumah ataupun isteri, bila kita tak ikut, kita akan jadi bosan dan tak ada kegiatan. So kita cuba ikut apa yang dia buat. So seronok tu ada di situ. Mana Kak dapat keberanian untuk menempuh cabaran di jeram ni? Saya tengok bukannya calon-calon orang boleh tempuh ni. Actually kita memerlukan sebagai seorang wanita lah confident level diri tu mesti kena tinggi. Kita tak boleh takut. Kita mesti mencuba. Kalau kita tak cuba, selagi itu kita tak tahu kat mana kemampuan kita. Betul? Adakah Kak seorang ibu? Ya. Jadi kepada ibu-ibu di luar sana, tak semestinya anda tak boleh menceburi sukan kayak. Okey, dalam persatuan ni kita ada ramai atlet yang mewakili Kuliah Persatuan
dan ada juga yang mewakili Malaysia pun ada juga. Okay, ada dalam Sukma kita hampir keseluruhan atlet yang ada ahli persatuan ni adalah berasal daripada atlet Sukma. Jadi mereka berlatih semasa Sukma dan berterusan habis Sukma dia terus jadi ahli persatuan dan sampai sekarang. Okey, apa komen Abang Mel tentang orang cakap kayak ni mahal lah, mungkin tak mampu nak join ke? Okey, saya rasa mereka beranggapan apabila nak join untuk berkayak ni, dia kena beli kayak sebut, jaket, pedal kan. Itu barang-barang tersebut memang Mahal. harganya mahal. Tapi cara yang mudah untuk siapa-siapa yang berminat untuk berkayak, lebih baik belajar melalui join pada persatuan. Kerana sebab persatuan ni barang peralatan semua kita dah ada. Jadi ahli semua, peserta semua perlu bayar yuran dan ikut serta program yang kita jalankan. Jadi barang-barang semua tak perlu nak beli. Sebab kita pun bernaung dengan kerajaan bahawa Majlis Sukan Wilayah Persatuan, kita ada bantuan. Jadi peralatan semua memang kita dah sediakan lah. Jadi datang pada persatuan dan anda semua boleh berkayak tanpa kos yang tinggi. Itu je. Jadi kalau saya ataupun penonton di luar sana yang nak datang nak ceburi kayak, tak payah tak takut pasal duit, datang je persatuan. Datang persatuan, kita bagi kursus asas, datang hadiri kursus asas dan anda boleh join persatuan, start aktiviti persatuan untuk berkayak. Jadi kepada anda semua, jangan lupa datanglah ke Tasik Dewangsa untuk bertemu dengan Abang Mel di Persatuan Sukan Kanu Kuala Lumpur. Itu sahaja yang kami dapat paparkan pada episod kali ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Persatuan Sukan Kanu Kuala Lumpur dan kepada anda yang menonton kami daripada awal hingga ke akhir rancangan. Saya harap apa yang kami paparkan dalam rancangan ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada anda semua. Saya Riz. Assalamualaikum.